ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sidang jemaah yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, berikut beberapa makluman bagi program masjid. Yang pertama yakni program kuliah maghrib. Kuliah maghrib yang pertama akan diadakan pada 2 Februari bersamaan hari Jumaat, yakni kuliah maghrib khas bersempena dengan Isra' Mi'raj, yakni forum Isra' dan Mi'raj yang akan disertai oleh panel kita iaitu Da'i Lokman, Da'i Azrin dan Da'i Fuad. Dan seterusnya pada 3 Februari bersamaan hari Sabtu, kuliah maghrib akan diadakan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hafiz bin Ibrahim, dan 4 Februari bersamaan hari Ahad, guru pengajian bersama Ustaz Arif Adli bin Ibrahim, dan 5 Februari bersamaan hari Isnin, guru pengajian bersama Ustaz Zulkifli bin Jamil. Dan pada 6 Februari bersamaan hari Selasa, guru pengajian bersama Ustaz Wan Muhammad bin Abdul Halim. Dan seterusnya pada 7 Februari bersamaan hari Rabu, guru pengajian bersama Ustaz Khalid bin Nayan. Seterusnya yakni kuliah subuh. Kuliah subuh akan diadakan pada 3 Februari bersamaan hari Sabtu, guru pengajian bersama Ustaz Haji Amir bin Senin. Dan 4 Februari bersamaan hari Ahad, guru pengajian bersama Ustaz Muhammad Agdi bin Yaakob. Oleh itu, sidang jemaah sekalian dijemput muslimin muslimat untuk bersama-sama menyertai program kuliah maghrib dan kuliah subuh tersebut. Seterusnya makluman berkenaan dengan program Karnival Cintai Masjid. Anjuran Masjid At-Taqwa Bukit Kapar bersama dengan Jawatan Kuasa Penduduk Karya Masjid ataupun JPKM yang akan diadakan pada 18 Februari 2024 mulai jam 5.30 pagi hingga jam 10 malam. Beberapa acara yang akan diadakan iaitu program Khatan Perdana. Bagi program Khatan Perdana, pendaftaran masih dibuka, ada lagi berbaki 10 tempat kosong ya. Pendaftaran RM100 seorang. Para peserta bagi anak asnaf fakir dan miskin adalah ditaja sepenuhnya oleh pihak penganjur. Dan juga acara seterusnya
pada karnival tersebut iaitu pertandingan tilawah Al-Quran terhad kepada 12 peserta dan perlu melepasi ujian saringan. Dan juga acara hafazan, iaitu tahap 10 juzuk, 20 juzuk dan 30 juzuk dengan dibuka untuk 10 peserta setiap tahap. Pendaftaran sebelum atau pada 11 Februari, sila hubungi Puan Afifah Ali di nombor talian 011 2568 6918. Dan juga makluman kepada seluruh penduduk kampung Bukit Kapar, pihak Masjid At-Taqwa dengan ini memaklumkan program iaitu solat subuh macam Jumaat. Jadi para penduduk dan para jemaah adalah dijemput untuk kita bersama-sama melaksanakan solat subuh secara berjamaah seperti macam solat Jumaat pada setiap hari. Dan kita mulakan pada hari Sabtu dan hari Ahad, di mana pada hari tersebut tuan-tuan dan para pelajar juga adalah hari bercuti. Dan makluman daripada pihak pejabat daerah Tanah Kelang, iaitu kaunter hasil bergerak Smart Selangor, iaitu bagi kutipan cukai tanah dan unit hasil tanah, kutipan cukai tanah oleh unit hasil tanah pejabat daerah Tanah Kelang bertarikh pada 3 dan 4 Februari 2024 masa jam 9 hingga 3 petang bertempat di Arena Square Bukit Kapar, Jalan Kopi. Kepada tuan-tuan yang ingin menjelaskan cukai tanah boleh hadir pada hari tersebut dan masa yang ditetapkan. Dan juga makluman bersama daripada pihak MPKK Kampung Bukit Kapar dan juga Masjid At-Taqwa berkenaan dengan menjaga kebersihan kampung, tanggungjawab bersama. Oleh itu diseru dan diingatkan dengan penuh kasih sayang kepada para penduduk kampung Bukit Kapar agar dapat menyediakan tong sampah bertutup di hadapan lot-lot masuk rumah kediaman masing-masing dan tidak membuang sampah atau meletak sampah di hadapan lot-lot kediaman ataupun lot kebun orang lain tanpa izin. Mohon kerjasama para penduduk untuk kita sama-sama menjaga kebersihan kampung supaya kampung kita bersih dan sejahtera. Dan juga peringatan daripada pejabat kesihatan daerah Kelang berkenaan dengan wabak denggi yang mula melanda kampung Bukit Kapar. Oleh itu, para penduduk juga diseru untuk sentiasa menjaga kebersihan dan pastikan tiada air yang bertakung untuk menjadi tempat merebak atau membiaknya nyamuk Aedes. Dan makluman yang seterusnya iaitu berkenaan dengan program Boots Infak akan diadakan pada 3 Mac 2024 bertempat di Dewan Masjid At-Taqwa Bukit Kapar. Oleh itu, penganjur menjemput dan mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama menyumbang bagi program Boots Infak. Iaitu program yang akan membantu para anak asnaf fakir dan miskin berbentuk pakaian sekolah dan peralatan persekolahan. Seterusnya hari ini 2 Februari 2024 bersamaan 21 Rejab 1445 Hijrah, tajuk khutbah tajuk pengaruh dan taksub penyemarak kesesatan. Saya ulangi, pengaruh dan taksub penyemarak kesesatan akan disampaikan oleh Tuan Khatib dan Imam bertugas iaitu Ustaz Khairul Ikmal bin Muhammad Siddiq dan Bilal bertugas Saudara Nasihin bin Halim. Oleh itu, para jemaah yang masih lagi berada di luar kawasan masjid agar dapat bersegera masuk, memenuhkan dewan solat dan memastikan saf-saf di hadapan telah dipenuhkan. Dan makluman juga kepada para jemaah, insya-Allah selepas solat fardu Jumaat, solat jenazah akan diadakan bagi almarhumah Munah
binti Abdul Wahid, ya, penduduk daripada Jalan Dusun, Karyah Masjid At-Taqwa, dan insya-Allah jenazah akan dikebumikan di kampungnya di Banting. Oleh itu para jemaah diseru untuk sama-sama menunaikan solat jenazah bagi almarhumah Munah binti Abdul Wahid. Itu saja makluman pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya Karim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar.
Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله القائل من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Pengaruh dan Ta'asub, Penyemarak Kesesatan. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan Islam sebagai agama kalian dan aku telah cukupkan nikmat aku kepada kalian dan aku redha Islam itu menjadi agama kalian. Pengaruh adalah kuasa yang lahir daripada seseorang terhadap seseorang tertentu kerana sebab-sebab tertentu. Pengaruh boleh lahir dengan sebab kesan baik atau kesan buruk sesuatu yang difahami, yakini dan diamalkan oleh pempengaruh, yakni orang yang mempengaruhi ataupun influencer. Maka lahirlah suatu keadaan yang disebut sebagai terpengaruh kepada sesuatu, sama ada terpengaruh kepada sesuatu yang benar ataupun yang salah, baik dalam perkara dunia ataupun perkara agama. Ta'asub atau fanatik pula diertikan sebagai kuat pegangan atau keyakinan yang keterlaluan terhadap sesuatu ataupun seseorang. Ta'asub adalah budaya buruk dan negatif dalam masyarakat Islam sejak dulu lagi. Ta'asub juga boleh dikaitkan dengan sikap yang keterlaluan dan melampau dalam sesuatu pegangan atau pendirian dan biasanya dikaitkan dengan agama. Sikap fanatik ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Maidah ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Katakanlah, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau dalam agama kamu secara yang tidak benar, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu sesuatu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia, dan juga mereka telah tersesat jauh dari jalan yang betul. Sikap melampau juga bertentangan dengan sifat adil dan sederhana sebagaimana dituntut oleh Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu, yakni umat Islam, umat pilihan lagi adil agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ajaran sesat adalah satu istilah yang mengundang banyak takrifan dan definisi. Menurut Kamus Dewan, ajaran ditakrifkan sebagai segala sesuatu yang diajarkan, nasihat, petunjuk, teori dan mazhab. Sesat pula ditakrifkan sebagai tidak mengikuti jalan yang betul, tersalah atau tersilap jalan, terkeliru dalam perbuatan, kepercayaan dan lain-lain serta menyimpang daripada jalan yang benar. Maka boleh dikatakan ajaran sesat adalah sesuatu ilmu yang diajar dan disebarkan secara rahsia maupun secara meluas kepada orang lain yang didapati menyimpang daripada kebenaran yang asal. Ajaran sesat telah ditakrifkan oleh bahagian akidah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yakni JAKIM sebagai ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam ataupun yang bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran dan amalan tersebut berdasarkan kepada ajaran Islam, sedangkan pada hakikatnya ajaran dan amalan yang dibawa itu bertentangan dan berlawanan dengan akidah Islamiyah, bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, bertentangan dengan mazhab yang mu'tabar dan bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Hadirin sidang Jumaat sekalian, mutakhir ini fakta menunjukkan bahawa sikap mudah terpengaruh dengan sesuatu
Dan sikap ta'asub telah menjadi masalah yang bukan sahaja membawa kepada perpecahan umat Islam, bahkan telah membawa kepada budaya saling menyesatkan sesama Islam dan kuatnya sesuatu ajaran didakwa sebagai ajaran Islam tetapi bercanggah dengan prinsip-prinsip Islam yang sebenar. Fakta menunjukkan kepada kita bahawa ta'asub kepada kumpulan-kumpulan tertentu telah menjadikan umat Islam hari ini terus berbalah. Ta'asub kepada watak dan tokoh ilmuwan tertentu juga membutakan hati sebahagian umat Islam antara kebenaran yang palsu untuk kepentingan dunia seseorang ataupun kumpulan, berbanding suatu yang hak dan kebenaran serta ruang untuk berbeza pandangan. Muslimin sekalian, mencari pengaruh untuk kepentingan diri mudah terpengaruh kepada sesuatu tanpa ilmu, dan sikap ta'asub amat berbahaya kepada umat Islam. Sikap buruk ini tidak boleh dibiarkan berlaku sama sekali, kerana ia boleh menghentikan prinsip-prinsip anjuran agama dalam menuntut ilmu, menggagalkan pengalaman agama secara menyeluruh, mematikan sikap berlapang dada dan bersatu dalam kepelbagaian pandangan dan perbezaan, menyemarak sikap sentiasa berprasangka buruk antara satu sama lain, menghakis sifat berlimah lembut dalam mengajak kepada Islam, tidak menjaga hak saudara se-Islam dan tidak menghormati keputusan pemerintah dalam urusan mengenai agama Islam. Pepengaruh biasanya adalah individu yang memanfaatkan mereka yang terpengaruh. Ditambah dengan ketaksuban, mereka yang terpengaruh itu akan taksub dan menjadi ejen-ejen yang mengembangkan pengaruhnya, akan menjadi pihak yang memberi tekanan, persepsi dan provokasi kepada pihak berautoriti. Pempengaruh akhirnya mendapat kedudukan dan tempat untuk kehidupan dunia dengan kepatuhan membutatuli pengikutnya. Akibatnya, selain perbalahan antara sesama umat Islam yang tidak kunjung padam, rekod Jabatan Agama Islam Selangor mencatatkan banyak kes-kes melibatkan ajaran sesat yang telah mempengaruhi segelintir masyarakat. Sebahagiannya melibatkan dakwaan individu tertentu yang tidak masuk akal sama sekali dan bercanggah dengan prinsip asas ketuhanan yakni ilahiyah, prinsip-prinsip kenabian yakni nubuwah, dan perkara-perkara sam'iyat. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, segelintir umat Islam yang tidak mempunyai tasawur Islam yang benar serta gambaran Islam secara menyeluruh, mudah terpengaruh dengan keterampilan dan kata-kata, mentaati guru tertentu secara melampaui batas, mencari jalan pintas mengamalkan agama dan mengikut telunjuk nafsu syaitan adalah antara punca utama umat Islam terjebak perbalahan dan terjebak dengan kesesatan dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Umat Islam hendaklah menjauhkan diri daripada terjebak dan terpengaruh dengan sebarang perkara mengenai agama yang meragukan oleh mana-mana individu yang cuba menanam sifat ta'asub kepada dirinya atau orang lain. Jika ini berterusan, ia akan memberi kesan besar kepada umat Islam dan masyarakat seluruhnya. Untuk mengelakkan perkara ini terus menular, umat Islam hendaklah sentiasa memantapkan ilmu agama dalam diri dengan menimba ilmu daripada guru yang berpandukan Al-Quran dan hadis serta menghuraikannya mengikut pandangan ulama' mutabar. Hadirlah ke masjid dan surau untuk belajar dari guru-guru agama yang diberi tauliah oleh Majlis Agama Islam Selangor. Yang kedua, umat ibu bapa hendaklah memberi kefahaman akidah, syariat dan menunjuk akhlak yang terpuji kepada ahli keluarga masing-masing. Hanya tarbiyah dan didikan agama yang akan membina benteng yang menghalang seseorang itu terpengaruh dengan mudah dan sifat ta'asub melampau seterusnya melakukan perkara-perkara kesesatan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Tahrim ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang ketiga, masyarakat hendaklah mendapatkan penjelasan dan pandangan apa-apa jua perkara yang tidak jelas mengenai agama Islam kepada pihak berkuasa agama untuk kepastian dan kefahaman yang sebenar. Yang keempat, masyarakat juga hendaklah melaporkan aktiviti agama yang dibuat secara sembunyi dan kecil-kecilan di premis selain masjid dan surau kepada pihak berkuasa agama untuk siasatan, kerana agama Islam itu sifatnya terbuka kepada semua orang. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi,
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Sesiapa antara kamu melihat sesuatu kejahatan, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya tidak sanggup, hendaklah dia ubah dengan lisannya. Dan sekiranya tidak sanggup, hendaklah dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Riwayat Muslim. Ibnu Rajab menyebut, hadis di atas menunjukkan kewajipan mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuannya. Pengingkaran terhadap kemungkaran hukumnya wajib, kerana orang yang hatinya tidak mengingkari kemungkaran menunjukkan imannya telah hilang dari hatinya. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita hayati perkara yang berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Sunnah berdasarkan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, binalah benteng diri dengan kefahaman agama yang benar untuk mengelak terpengaruh dan taksub dengan sesuatu yang salah dan bukan daripada ajaran Islam. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa peka dengan persekitarannya dan merujuk kepada pihak berkuasa agama jika terdapat dakwaan atau kumpulan yang mirip kepada Islam yang meragukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsarahumul fasiqun. Kamu, yakni wahai umat Muhammad, adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah. Serta kamu pula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Ali Imran ayat 110. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan kita supaya sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada melakukan perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Umat Islam dinasihatkan terus berhati-hati dan menjaga keselamatan diri, persekitaran dan mematuhi SOP yang ditetapkan bagi mengelakkan penularan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتعدين والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكر أمي الشاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا عزيز يا منتكم يا جبار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana sahaja mereka berada. Kau hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiayai serta dizalimi. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala' ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu lis-salat rahmakumullah. Lurus dan rapatkan saf, penuhkan saf yang di hadapan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الصلاة جامعة لهذه الميتة رحمكم الله. Astaghfirullahaladzim. Sunni harazihin mayyadit. Allahu Akbar.
الله أكبر. اللهم صل على محمد كما صليت وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد. الله أكبر. اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم بحق محمد وآل محمد ولا تعذب هذه الميتة. اللهم بحق محمد وآل محمد ألا تعذبها هذه ولا تعذب هذه الميتة. اللهم بحق محمد وآل محمد ألا تعذب هذه الميتة. اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها. اللهم اجعل قبرها فوضى من رياض الجنة ولا تجعل قبرها من قرة النيران. وبالشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jenazah hadapan kita telah disembuhkan, dimandikan dan dikafankan, disemayamkan. Jadi apa khabar jenazah ini? Apa khabar jenazah ini? Apa khabar jenazah ini? Insyaallah dan jenazah ini akan disemadikan di kampungnya di Sungai Buaya. Jadi sama-sama kita doakan semoga rohnya diterima Allah SWT sebagai hamba-hamba yang soleh dan solehah insya-Allah. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih banyak-banyak kepada jemaah yang sama-sama menguruskan jenazah kepada almarhumah Munah binti Abdul Wahid. Dia adalah makcik pada saya yang tinggal dengan saya lebih kurang 2 tahun, umur 88 tahun. Jadi sekiranya antara tuan-tuan yang ada hutang piutang, ada urusan dengan jenazah ini, bolehlah berjumpa dengan saya. Dan mohon jugalah kepada tuan-tuan puan-puan, sekiranya jenazah ini ada melakukan kesilapan dan kesalahan sepanjang kehidupannya, mohon diampunkan, dimaafkan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.